Salam sejahtera kepada semua penonton. Saya Lee Kwek Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah berkenaan dengan bab 5, teori pengeluaran dan kos. Subtopik ini adalah berkaitan dengan 5.2, kos pengeluaran, di mana fokus kita adalah tentang 5.2.3, iaitu kos pengeluaran jangka panjang. Okey, bagi bab ini, bab 5, kita mempunyai 3 subtopik yang utama. Okey, jadi video ini adalah fokus dengan 5.2, iaitu kos pengeluaran. Okey, berkaitan dengan kos pengeluaran ini, dia pecah lagi kepada beberapa subtopik kecil. Okey, dan fokus kita sekarang adalah berkaitan dengan 5.2.3, iaitu berkenaan dengan kos pengeluaran jangka panjang. Okey, bahagian ini memang telah dibincangkan pada video yang sebelumnya. Jadi, sekarang kita akan fokus tentang kos pengeluaran jangka panjang, di mana nanti kita akan tengok darifan serta lakaran raja bagi kos pengeluaran jangka panjang, serta hubungan antara AC jangka pendek dan AC jangka panjang. Marilah kita fokus apa itu darifan serta lakaran raja bagi kos pengeluaran jangka panjang. Kos pengeluaran jangka panjang. Darifan dia. Semua kos yang ditanggung oleh firma untuk menghasilkan sejumlah output. Okey, so ingatnya dekat sini adalah berkaitan dengan kos dan kenapa kos ditanggung akibat keluarkan ataupun hasilkan output. Okey, jadi kalau kita nak sediakan raja nanti, dia paksi dia mesti berkaitan dengan kos serta output. Okey. Sambung. Semua kos dia adalah kos berubah. So, dengan reti kata lain, okay, dekat sini kita hanya wujud input berubah sahaja. Sebab, kan sudah kata dalam jangka masa panjang, firma dia boleh mengubah semua input itu dan menjadikan dia input berubah. Maka kos yang wujud adalah kos berubah. Okay? Tiada kos tetap yang wujud. Sebab firma kan berjaya mengubah input tetap itu dan jadikan input berubah kan. Maka tak ada input tetap yang wujud dalam jangka panjang. Dengan reti kata lain, tiada kos tetap yang wujud. Okey? Okey, sambung. Dalam jangka panjang ini, pengusaha perlu bijak menentukan ataupun memilih saiz logi. Belajar masih ingat apa itu logi ya? Okey, kita telah belajar logi itu dekat teori pengeluaran subtopik yang sebelumnya. Okey, agar kos pengeluaran dapat diminimumkan. So, tujuan firma dekat sini kan kita belajar motif firma adalah memaksimumkan keuntungannya. Kalau keuntungan dapat dimaksimumkan, bermaksud kos pengeluaran diminimumkan. Okey? Seterusnya, penentuan kos pengeluaran jangka panjang ini adalah berdasarkan saiz logi yang telah ditentukan ataupun dipilih. So, bermaksud kalau kita nak terbitkan kos pengeluaran yang jangka panjang ini, dia ada kaitan dengan pemilihan saiz logi. Dan pemilihan saiz logi ini sebenarnya dia akan melibatkan kos pengeluaran jangka pendek. Okey, jadi nanti kita akan tengoklah bahagian ini dengan lebih lanjutnya. Okey, so sekarang kita akan masuk lakaran raja bagi kos pengeluaran jangka panjang. So, marilah kita tengok lakaran raja dia. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kelok bagi kos pengeluaran jangka panjang. Okey, untuk maklumat pelajar, kos pengeluaran yang ditunjukkan dekat sini dia adalah merujuk kepada AC. Average cost, iaitu cost burrata, dan jangka panjang. Okey, jangka panjang kita biasanya akan kenali dia sebagai long run. Jadi, kelok yang saya lakukan adalah LAC. Okey, selain daripada LAC, ada buku rujukan yang lain juga menunjukkan dia adalah LRAC. Sebenarnya sama punya, long average cost ataupun long run average cost. Okey, jadi seperti biasa saya akan sediakan kelok bagi LAC. Okey, jadi Miss akan sediakan paksi Y serta paksi X dia dulu. Okey, jadi bagi paksi Y ini kita akan labelkan C, iaitu cost.
Okey, kurungan RM. Yang ini asalan. Dan paksi X yang kita akan labelkan Q. Kurungan unit. Okey, sebab dia adalah merujuk kepada output. Okey, jadi kelok AC ini, dia belajar sudah tahu kelok AC yang kita belajar selama ini kan berbentuk U kan. Okey, jadi untuk long average cost ini, dia juga berbentuk U. Cuma U itu dia akan jadi lebih landai sikit. Okey, kita cuba tengok. Okey, jadi kita akan labelkan lah ini adalah LAC. Okey, Miss nak bagi tahu. Okey, berkaitan dengan AC yang pelajar sudah belajar selama ini, dia sebenarnya adalah merujuk kepada SAC, iaitu Short Average Cost, dan ada buku rujukan yang labelkan dia sebagai SRAC, iaitu Short Run Average Cost. Okey, berkaitan dengan kelok SAC pula, okey, bentuk dia pun lebih kurang sama sedemikian. Miss cuba tunjukkannya. Okey, paksi Y dia seperti biasa, cos RM sama seperti tadi punya. Ini asalan, ini Q kurungan unit. Dia adalah merujuk kepada output. Okey, cuma SAC dia akan jadi lebih kecil sikit. Contoh dia akan jadi macam ini. Okey, so yang ini adalah SAC. Okey, juga sama, dia juga berbentuk U. Cuma kalau kita bandingkan, yang ini dia macam mangkuk. Okey, bentuk mangkuk ya. Yang ini dia macam kuali. Okey, dia besar sikit punya. So, itu adalah beza antara LAC dengan SAC. Maka dengan demikian selesailah perbincangan yang berkaitan dengan takrifan serta lakaran raja bagi kos pengeluaran jangka panjang. Jadi sekarang kita akan fokus tentang hubungan antara AC jangka pendek dan AC jangka panjang, iaitu SAC dan juga LAC. Kita akan cuba tengok bagaimana kita menggunakan SAC ini untuk menerbitkan kelok LAC. Okey? Okey, jadi sekarang kita cuba tengok bagaimana kelok kos pengeluaran jangka panjang iaitu LAC dapat diterbitkan. Okey, jadi Miss akan cuba terangkan soalan ini dengan menggunakan raja. Jadi raja yang sediakan seperti biasa, kita akan sediakan paksi Y serta paksi X. Okey, jadi paksi Y ini kita akan labelkan C, iaitu cost. Okey, lepas tu ini asalan. Dengan paksi X ini kita akan labelkan quantity output. Okey, jadi sekarang yang pertama kita kena ada satu andaian dululah. Okey, jadi andaian saya dekat sini, saya andaikan. Okey, kita mempunyai 3 saiz logi. Okey, untuk maklumat anda, sebenarnya saiz logi ini dia adalah diwakili oleh SAC. SAC, Short Average Cost, kos purata jangka pendek. So, maksudnya dekat sini, nanti akan ada 3 kos purata jangka pendek. Jadi yang 3 saiz logi ini, dia masing-masing boleh diwakili melalui SAC 1, SAC 2, dan SAC 3. Jadi Miss akan tunjuk ketiga-tiga AC ini yang merujuk kepada saiz logi dia. Okey, jadi untuk SAC yang pertama ingat, kelok AC ini berbentuk U kan? Okey, tapi kali U ini saya akan buat kecil sikit. Okey, dia macam mangkuk punya. Okey, ini SAC 1. Okey, kemudian lagi satu SAC 2. Okey, Miss akan buat bawah sikit. Okey, ini SAC 2. Okey, dan seterusnya kita ada SAC 3. Okey, so bermaksud dekat sini kita ada 3 saiz logi ya. Okey, jadi apa yang Miss nak bagi tahu, titik minimum SAC 1 saya berada di sini. Saya nak tentukan titik minimum dia dulu. Okey, kemudian yang ini pula SAC 2 ini titik minimum dia. Okey, dan kemudian SAC 3 titik minimum dia dekat sini. Okey, jadi sekarang
Katakan, okey, pengeluar tersebut, okey, dia ingin keluarkan output, katakan pada tingkat output Q1. So, katakan Q1 saya berada di sini. Ini Q1. Okey. Ini Q1. Ingat, jangan sentuh titik minimum. Saya nak tengok kat sini ya, di mana SAC sedang menurun punya. Okey, so dekat sini kita boleh nampak. Okey, saya guna pen yang berwarna lain. Okey, katakan sekarang pada tingkat output Q1, Prima ini, okey, katakanlah dia pilih size logi SAC1. Okey, kos yang perlu ditanggung, kan paksiwan kita kos kan? So, kos yang perlu ditanggung sini. Okey, sebenarnya pada tingkat output Q1 pun, Prima tersebut ataupun pengeluar tersebut dia boleh pilih SAC2. Okey, kita cuba tengok kalau dia pilih SAC2. So, SAC2 pada Q1, okey, pelajar boleh panjangkan. So, kalau kita panjangkan SAC2, okey, kita nampak bahawa pada tingkat output Q1, kalau katakan dia nak pilih size logi yang kedua kan, tengok kos yang perlu ditanggung. Begitu tinggi. Dan sekiranya SAC3, pelajar boleh panjangkan lagi, tengok kos yang perlu ditanggung. Atas lagi. Peringkat kita yang kedua, okay, kita kata pada tingkat output Q1. Okay, Prima. Okay, kita kaji balik. Apakah motif Prima? Ya, motif Prima ini, dia ingin dapat keuntungan yang maksimum. Jadi kalau nak dapatkan keuntungan yang maksimum itu, dengan reti kata lain bahawa dia ingin meminimumkan kos. Ya, dia akan pilih mana kos yang rendah. Jadi kan paksi Y ini dia adalah kos kan. So pengeluar pada tingkat output tertentu dia akan pilih di mana kos dia adalah lebih rendah punya. Jadi kalau pada tingkat output Q1, kalau dia pilih SAC1, kos yang ditanggung dekat sini. Kalau SAC2, kos yang ditanggung, bayangkan kalau sini adalah 100. Sini akan jadi 150. Kalau SAC3 kita panjangkan pada tingkat output Q1, mungkin jadi 250. Jadi, nak meminimumkan kos. So, bermaksud pada tingkat output Q1 ini, Prima akan pilih size logi yang pertama, iaitu SAC1. Okey, yang boleh ditunjukkan melalui titik. Okey, dia akan pilih sini. Yang boleh ditunjukkan melalui titik A. Okey, jadi sekarang disambungkan ayat ini ya. Okey, maka kita bagi tahu bahawa Prima dia akan pilih mana satu? Dia akan pilih size logi yang pertama. Okey, iaitu SAC1. Dia pilih yang ini. Okey, kenapa? Bagi tahu. Kerana kos yang ditanggung adalah lebih rendah. Okey, berbanding dengan size logi yang lain. Okey, dan kita kata bahawa ini boleh ditunjukkan. Okey, yang boleh ditunjuk melalui titik A. Okey, nampak panjang sekarang Miss cuba bagi tahu. Kata kunci dia dekat mana. Okey, so yang pertama pelajar kena bagi tahu pada tingkat output Q1. Okey, so itu memang motif Prima lah. Keuntungan maksimum, jadi meminimumkan kos. Jadi pada tingkat output Q1, Prima akan pilih size logi yang pertama iaitu SAC1. Itu kata kunci dia. Okey, bagi tahu alasan kenapa. Kerana kos yang ditanggung adalah lebih rendah berbanding dengan SAC2 serta SAC3. Okey, dan titik itu boleh ditunjukkan melalui titik A. Jadi, ayat pelajar pastikan you ada mention Q1, SAC1 dan boleh ditunjukkan melalui titik apa. Itu sahaja. Okey, sekarang
Katakan saya nak pilih output Q2 ya. Okey, so kalau katakan output Q2 itu pada titik minimum SAC2. Okey, ini Q2. Okey, jadi sekarang pelajar pun sama, cuba tentukan kalau pada tingkat Q2 firma tersebut kalau dia pilih SAC1, cuba tengok panjangkan SAC1. Ya, yang warna hijau. Okey, lepas tu panjangkan SAC3 juga. Okey, jadi sekarang pelajar tengok kalau pada tingkat output Q2, katakan firma tersebut dia pilih saiz logi yang pertama. Bagi dia naik sehingga sentuh kilo yang SAC1 yang warna hijau tu. Kos yang ditanggung. Tengok kat sini. Kalau bagi dia naik sentuh SAC2, kos yang ditanggung dekat sini. Kalau bagi dia naik sehingga sentuh SAC3, so sekarang antara tiga saiz logi ini, kos yang paling rendah, ya, SAC2 kan? Okey, bermasuk pada titik ini. Jadi kita akan labelkan titik tersebut sebagai titik B. Okey, seterusnya huraian pelajar. Okey, pelajar bagi tahu lah. So, Miss tulis peringkat yang ketiga. Pada tingkat output Q2, pelajar bagi tahu motif firma bla 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 semua bagi tahu bahawa firma akan pilih SAC2. Kenapa? Sebab kos yang ditanggung adalah lebih rendah berbanding dengan saiz logi yang lain. Okay, di mana ia boleh ditunjukkan melalui titik B. Ya, habis cerita. Jadi, Miss buat catatan yang ringkas sahajalah. Okey, jadi sekarang untuk Q3 pula, okey, kita pilih di mana SAC dia sedang meningkat punya ya. Okey, ingat ini titik minimum SAC3, saya bukan nak titik minimum dia. Saya nak Q3 di mana SAC sedang meningkat. Okey, ini Q3. Jadi pelajar sekarang cuba tentukan firma akan pilih saiz logi yang mana satu. Nanti kita bincang. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok pada tingkat output Q3. Kalau firma pilih saiz logi pertama, SAC ni panjangkan lagi. Tengok kos dia sangat tinggi. Kalau SAC2, panjangkan SAC2 ini cuba tengok, kos pun tinggi juga. Tapi kalau banding dengan SAC3, kos ini paling rendah. So, bermaksud firma akan pilih saiz logi yang ketiga, iaitu SAC3, di mana boleh ditunjukkan melalui titik C. Okey, jadi huraian pelajar nanti bagi tahu bahawa pada tingkat output Q3, okey, firma yang ingin memaksimumkan keuntungan akan pilih saiz logi yang ketiga, iaitu SAC3. Kenapa? Sebab kos yang ditanggung adalah lebih rendah berbanding dengan saiz logi yang berlainan, iaitu SAC1 dengan SAC2, di mana ia boleh ditunjukkan melalui titik C. Okey? So, habislah cerita. Jadi sekarang kita cuba tengok soalan yang kita nak kaji, kita nak cerita pasal LAC. Tapi dalam raja ini tak nampak LAC lagi. Yang nampak hanya SAC1, SAC2, SAC3. Okey, jadi kita sekarang kita akan sambungkan titik-titik A, B, C ini supaya kita dapat terbitkan kilo LAC. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok ya. SAC1 ini dia tengah menurun kan. Okey, jadi LAC akan bertangent dengan dia ya. Okey, capai titik minimum, kemudian dia naik. Okey, jadi itu adalah LAC. Okey, jadi kita cuba tengok huraian dia dulu. Okey, selepas kita tulis perenggan ini, perenggan yang seterusnya, okey, pelajar perlu bagi tahulah apabila titik-titik A, B dan C dia disambungkan. Okey, jadi kita akan kata bahawa maka terbitlah kilo LAC yang berbentuk U. Okey, so kita nampak kilo LAC kita memang berbentuk U pun.
Perenggan yang terakhir ini, kita akan kaitkan hubungan antara LAC dengan SAC. Okey, macam mana kita nak tengok hubungan tu? Kan tadi saya kata ini LAC turun kan? Ini capai titik minimum. Dan kemudian LAC meningkat. Okey, jadi dekat sini kita akan kata bahawa apabila LAC dia turun, okey, dia akan bertangent. Bertangent dengan apa? SAC1. SAC1 yang sedang menurun. Okey. So, apabila LAC turun, ia adalah bertangent dengan SAC1 yang sedang menurun, di mana ia boleh ditunjukkan melalui titik A. Okey. Kemudian, apabila LAC capai minimum, ini titik minimum dia. Okey, dan kita kata bahawa dia adalah bertangent. Okey, bertangent dengan SAC apa ni? SAC2. SAC2 pada masa itu adalah minimum, di mana ia boleh ditunjukkan melalui titik B. Okey, dan akhirnya turun, minimum, naik. Barulah menunjukkan dia adalah U. So, sekarang tinggal satu part lagi. Kita sebut apabila LAC meningkat. So, dia meningkat, dia adalah bertangent juga. Okey, bertangent dengan SAC. SAC yang keberapa ni? Ya, SAC3 yang sedang meningkat. Okey, di mana ia boleh ditunjukkan melalui titik C. Okey, jadi dekat sini Miss hanya tunjuk 3 saiz logi saja. Itulah sebab hanya ada 3 SAC. Semakin banyak saiz logi, semakin banyak kilo SAC yang ditunjukkan. Okey, lagi satu yang Miss nak tekankan, kalau katakan masa periksa, okey, pelajar tak perlu tunjuk kilo yang berwarna biru, yang kuning ini, hijau ini semua boleh abaikan. Okey, ini semua boleh abaikan. Kita hanya tunjuk kembali yang asal punya sahaja. Okey, pastikan label ini SAC1 ada di tempat buat macam ini saja, simbol saja. Tadi Miss panjangkan sebab saya nak tunjukkan, okey, dan buktikan dia. Kenapa kita kena pilih SAC1 pada Q1, SAC2 pada Q2. Okey, kalau saya tak panjangkan kilo SAC itu, memang pelajar suka nak tengok kenapa kita pilih saiz logi tersebut. Ingat ya, sebagai tambahan sikit, pelajar boleh nampaknya, okey, kilo LAC yang diterbitkan ini, dia tak akan sentuh titik minimum SAC1. Tengok, SAC1 punya titik minimum berada di dalam punya. Begitu juga dengan titik minimum SAC3. Tengok, kilo yang berwarna merah itu LAC, dia tak sentuh dia pun. Pastikan titik minimum itu hanya disentuh pada SAC yang kedua, SAC2 sahaja. Okey, SAC1 itu dia bertangent dengan SAC1 yang sedang menurun. Okey, dan bertangent dengan SAC3 yang sedang meningkat. Sekali lagi saya ulang, titik minimum dia berada di dalam. LAC tak akan sentuh ataupun tangent dengan dia pun. Okey, jadi selesailah perbincangan soalan ini. Hubungan antara SAC dan LAC. Okey, selain daripada penerangan raja tadi itu, okey, sekarang yang Miss nak tanya, okey, apakah persamaan bagi SAC dengan LAC ini? Okey, kalau yang sama punya, kedua-duanya juga berbentuk U kan? Kedua-dua SAC dan LAC adalah berbentuk U. Okey, cuma kan saya kata satu lebih besar, satu lebih kecil kan? So itu adalah kilo SAC dengan LAC. Okey, soalan yang seterusnya. Kenapa kita kata kilo SAC ini adalah berbentuk U? Masih ingat ini pernah dibincangkan punya pada video yang sebelum ni. Okey, AC berbentuk U. Kenapa? Okey, akibat hukum pulangan berkurangan. Kan kita kata hukum pulangan berkurangan ini dia akan memberi kesan terhadap ABC, kan? Apabila ABC menurun, kita kata disebabkan pulangan sud bertambah. Dan kalau pulangan sud berkurang itu, dia menyebabkan ABC meningkat. Dan kemudian barulah kita kait dengan AC, kan? So, ingat balik bahagian itu ya. Sebab sebelum ini memang kita telah bincang berkaitan dengan topik ini. Okey?
Okey, jadi sekarang yang seterusnya. Kenapa kilo LAC adalah berbentuk U? Kali ini, ingat, dia bukan disebabkan hukum pulangan perkurangan. Disebabkan apa pula? Ekonomi bidangan dan disekonomi bidangan. So, untuk maklumat pelajar, bahagian yang berkaitan dengan ekonomi bidangan dan disekonomi bidangan ini, kita akan belajar dengan lebih lanjut pada video yang seterusnya. Sekiranya anda rasa penerangan Miss memang jelas dan anda boleh faham berkenaan dengan kos pengeluaran jangka panjang, jangan lupa subscribe channel saya ya. Okey, jadi sekarang marilah kita masuk sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Okey, soalan yang pertama. Apakah jenis kos yang wujud dalam jangka panjang? Okey, cuba fikirkan kos yang wujud tersebut. Okey, jadi kos yang wujud dekat sini, dia hanya melibatkan satu jenis kos sahaja, iaitu kos berubah. Ingat ya, kos tetap tidak wujud dalam jangka panjang. Sebab jangka panjang kita sudah belajar, kita kata hanya wujud satu input berubah kan? Maka kos yang ditanggung adalah kos berubah. Okey? Okey, soalan yang seterusnya. Dalam jangka panjang, pemilihan saiz logi adalah berdasarkan kos yang Okey, jadi pemilihan saiz logi ini adalah berdasarkan tanggungan kos yang rendah. Okey, so itu jawapan dia. Okey, kita sambung. LAC yang menurun adalah bertangent dengan SAC yang Okey, so yang ini adalah hubungan antara LAC dengan SAC ya. Okey, jadi jawapannya bertangent dengan SAC yang menurun. Okey, soalan yang terakhir. Kilo LAC adalah berbentuk U akibat kenapa kilo LAC ni berbentuk U? Okey, dia adalah disebabkan ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan. Okey, jadi untuk subtopik ini, apa yang kita fokuskan dia adalah berkenaan dengan LAC, iaitu kos purata jangka panjang. Okey, jadi setakat itu saja untuk sesi soal jawab kita. Dengan demikian, selesailah perbincangan kita berkenaan dengan subtopik yang berkenaan dengan 5.2 iaitu kos pengeluaran. Jadi untuk video yang seterusnya, Miss akan fokus tentang subtopik 5.3 iaitu ekonomi bidangan. Okey, kan tadi Miss ada cerita kenapa kilo LAC berbentuk U. Kan disebabkan oleh ekonomi bidangan dan disekonomi bidangan kan? Inilah subtopiknya. Okey? Sekiranya anda suka video ini, jangan lupa subscribe channel saya, like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Jangan lupa tinggalkan komen untuk saya juga. Saya Lee Kwek Kwek. Saya merupakan pensyarat ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Terima kasih kerana menonton video ini. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Okey, bye-bye.